saya tahu siapa dah. Okey, salam siang Sundi, Rosdi, salam Jumaat. Kat mana kita lihat? Ada kemungkinan anda menghilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam, Ustaz. Okey, nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Analisa pasaran sedang sentuh satu je. Untuk US dollar cap menunjukkan cerita lain dalam chart pack. Saya akan tukar most of the chart pada hujung minggu ni, di mana kita akan lengkapkan ni macam ni. US dollar cap dia. Ini adalah lekuk 4. Kita akan tukar dia. Ni adalah lekuk 4. Sebelum ni kita jangka satu ni berakhir, structure ni berakhir. Tapi dia tak full reset. Faham tak? Ini tak full reset. Wassalam Atirah. Okey, jadi saya akan extendkan satu merah ni kat sini. Macam ni ya. Ni adalah satu hitam. Ni 2. Okey. Sini 3. Sini 4. Dan kita sedang buat lekuk 5. Sebelum dia lengkapkan satu merah. Okey. Sebelum dilengkapkan satu merah di sini ya. Dan barulah kita lihat pembetulan yang lebih besar seiring dengan US dollar pair yang lain ya, untuk melengkapkan 2. Baru dia sama dengan yang lain. Boleh? Jadi 4 ni lengkap di sini. Itu menimbulkan persoalan mengenai AUD US dollar. Okey? Itu menimbulkan persoalan kepada AUD US dollar. Tapi AUD US dollar ni tak buat lower low. Jadi kita masih boleh tetap dengan mapping ini. Sebab kita nak faham tak apa saya sedang buat, Atirah? Faham tak apa saya sedang buat, Ustaz? Kita nak samakan fractal punya time frame. Fractal punya time frame. Dekat sini adalah, faham tak? Primary ya. Jadi saya nak samakan supaya untuk UCAP ni, saya nak samakan supaya dia adalah sama ya, biarpun dia dalam lekuk 4, tetapi sini 4 kat sini kita akan ada biru yang extend. Faham tak? 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan menghabiskan 5 yang hitam dan 1 kat atas. Ya. Barulah dia punya time frame, momentum dia sama cerita dengan yang ni. Okey? Phone saya dah mute pun dia ada bunyi lagi. Sekejap okey. Jadi barulah dia sama cerita dengan yang ni. Faham? Ya, barulah dia sama cerita dan menghabiskan yang merah juga nanti. Sini adalah 5. Okey? Barulah dia sama cerita. Beza dia adalah AUD US dollar ni tak buat lower low. Jadi dia tak sama fractal secara besarnya, tetapi dalam ni kita akan samakan. Wassalam tu. Tak apa, kita akan sentuh lebih banyak lagi mengenai time frame ni dalam sesi teknikal yang akan datang. Saya akan banyak sentuh mengenai time frame, pemilihan fractal. Kita kan itu sebenarnya kepada reset dia. Reset tu dalam time frame berapa? Faham? Itu sebenarnya reset dia. Contohnya, saya bagi contoh saja. Lepas ni kita cover topik kita. Kita ada 1 jam je. Contohnya, okey. Ni contoh dia lah. Kita ambil satu chart yang paling yang lengkap untuk dia. Contohnya macam macam gold.
XAU US dollar. Okey, kita ambil chart yang lengkap kepada dia. Ni tak lengkap. Ni tak cukup. Ni okey, ni cukup. Okey, lepas tu anda tengok dia punya pecahan harga tu. Okey. Ini bukan 3 bulan. Kita nak tengok AC9. Kita nak tengok struktur asas, iaitu 1 2 3 4 5, 1 2 3 ataupun 1 2 3 1 2 dan 3. Okey, kita nak tengok benda ni. Either 1 atau 2 Faham? So kalau nak tentukan 1 2 3, kita ambil yang pertama kita nampak daripada kosong dia, tarik dan ke bawah balik. Kalau dia lepas 1618 lekuk ke 3, ini kemungkinan 1 2 3 4 dan 5. Boleh? Lepas tu ada tengok ni dari tahun berapa. Ni lebih ini sekarang ni tahun 2022. Chart ni dari tahun 1834. Ni kita ambil lebih kurang 200 tahun lah. Wassalam. Dan ingat tak pasal yang ni? Itu century 100 tahun. Ingat tak pasal yang ini? Nanti kita akan dalamkan benda ni nanti. Benda ni tak ada orang tunjuk, seriously. Anda ambil lah khusus Elliott Wave, bayar 20,000. Tak ada orang cerita benda ni. Inilah antara sebabnya saya tak percaya kepada Elliott Wave. Saya cuma gunakan dia untuk mapping. Tapi kita pilih mapping dia berdasarkan bukan Elliott Wave, tetapi berdasarkan sequence. Itu nanti kita dalamkan lagi. Ingat tak benda ni? Benda ni Jadi kita tadi maksimum dia adalah dekad. Okey, jadi anda tak dapat guna primary. Faham tak? AC9. Primary ni paling tinggi adalah tahun. Jadi sama ada anda pilih color merah, color biru ataupun color hitam yang ni. Ini je possible dia untuk korektif dan motif. Maksudnya yang ni tadi sama ada anda pilih daripada kosong ni 1 2 3 4. Saya bagi contoh saja dulu nanti kita haluskan. Sama ada anda pilih cycle yang merah, okey, ataupun anda pilih super cycle yang biru, ataupun anda pilih grand super cycle yang hitam. Faham? Tu cara nak pilih apa fraktal. Boleh? Tu contoh dia lah. Jadi kalau anda jangka gold ni akan menghabiskan 5, macam ni, 3. Kalau anda jangka ini berlaku macam ni, sini akan menghabiskan satu yang lebih besar, ataupun A yang lebih besar. Faham? Boleh? Jadi apa yang saya pilih dekat ni? Dekat contohnya macam chart gold kita. Okey, saya pilih yang super cycle, super cycle ni. 3, 4 dan kita sedang melanjutkan struktur 5. Boleh? Dan kita jangka dia extend lagi. Dan anda extendkan lagi dah. Maksudnya dalam ni 1, 2, lepas tu kita extendkan. Ini adalah macam ni. 1, 2, 3, 4 dan sedang melakukan struktur 5 or whatever. Banyak cara lah nak lukis dia. Tu contoh je lah. Boleh? Selagi ini tak bersilang, untuk benda yang nampak macam trend, anda akan sentiasa extend sampailah dalam 3 ni ataupun
2 kepada 3 ni ada yang bersilang. Faham tak? Kalau dia bersilang, sama ada anda extend ataupun anda lengkapkan dia. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang dalam 3 ni, lekuk dalam 3 ni kena impulse. Dia tak boleh 1, 2, 3, 4 macam ni. Dia kena ada separation. Okey, nanti kita akan sentuh. Saya banyak kali tunjuk juga benda ni sebenarnya. Tapi nanti kita akan pergi lebih dalam lagi ni ya. Anda nak faham pemilihan fraktal ni. Macam mana anda nak pilih time frame. Benda tu tak ada orang cerita. Tak ada, seriously. Jarang anda dengar orang nak cerita benda tu. Okey. So, ingat pasal UCAT tadi ya. UCAT weekend ni, saya akan tukar chart dia kepada ini adalah 1, 2, 3, 4 dan kita sedang melengkapkan 5. Apa impact dia, Hazli? Kalau ini jadi 1 dan 2. Kunci dia adalah yang merah ni. Apa impact dia? Kalau saya tukar macam tu. Apa impact dia kepada US dollar? Apa kesan dia kepada US dollar? Acoy, apa kesan dia kepada US dollar? Macam mana chart US dollar ni akan bertukar disebabkan oleh benda ni? Dollar index ni. Dan seterusnya kepada yang lain. Kepada ni saya buka dekat trading view ni tak lengkap. Apa kesan dia kepada dolar di sini? Apa kesan dia kepada dolar? Bukan. Apa kesan dia kepada chart dolar ni? Kesan dia B kat sini ni akan jadi 1. Ni kena besar kan? Sebab anda nak samakan dia punya fraktal tu. Ini akan jadi macam ni. Ini akan jadi macam ni. Faham tak? Awal cakap graf pening kepala. Dia tengok harga S&P 500 dekat mana AC Milan. Dia tengok dekat mana? Dia tengok kat chart ke dia tengok dekat mana? Powell. Faham? Try trade pakai Bloomberg. Lagi pening ke tak pening? Saya ada platform ni. Saya ada platform Bloomberg LP saya tak ada. Saya ada ramai yang tahu saya guna yang satu tu lah. Saya tak dapat nak sebut kita tengah buat kat XM. Saya ada. Apa jadi malam tadi? Kenapa market jatuh? Ada dua sebab. Satu, kita ada seorang nama besar dalam dunia financial ni, dia menyatakan bahawa 2023 market akan jatuh. Jadi sebelum buka, kita dah nampak market jatuh. Keluar pula GDP US lebih negatif. Jatuh. Lebih kuat. GDP US lebih kuat, kemungkinan untuk Fed masih lebih agresif. Tapi kalau kita nak trade cuma benda tu, kita nak
letak stop loss kat mana, letak TP kat mana. Jadi trade tetap dekat ni, tetap dekat chart. Sebab trading is not about apa dia entry. Trading is about risk management. Anda tahu pun arah mana pasaran, anda tahu pun kat mana entry, dia tak memberi makna kalau tak tahu kat mana nak keluar. Tu sebabnya topik kita, sebab tu saya nak sentuh juga topik ni pada hari ni, benda ni. Faham? Ni akan tukar semua macam ni. Jadi semua ni kita akan tukar. Sebab satu je, nampak? Daripada satu info. Chart ni semua adalah data. Sama macam news ekonomi. Sama macam news ekonomi. Boleh? Jadi kita akan tukar pada weekend ni. All this. Maksudnya euro US dollar pun akan tukar. Ni pun semua akan tukar nanti. Mana pergi chart dia? Ni dah lukis, dia hilang balik. Hilang. Saya dah lukis ni. Tiba-tiba dia hilang. Euro US dollar hilang. Tak apa, nanti lukis balik. Okay. So, apa dia, tak ada, cuma yang besar lah, yang kecil dia sama. UCAP dalam yang kecil sama. Berapa orang yang tengok chart 3 bulan ni? Jadi yang kecil dia sama. Jadi maksudnya bawah ni tak ada dah. Ni dah naik ke atas. Ini kita cuma tukar color je. A, B, C ni kita tukar, sini kita tukar. 3 ni sini. 4 ni sini. Ni tak ada W. 4 ni sini dan kita memulakan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5 sebelum dia buat pembetulan besar. Okey. Masih tak dapat pandang rendah kepada US dollar. Maksudnya untuk US dollar kat sini, seperti kita cerita tadi, there is a possibility untuk dia lengkap kat sini je. 4 ni habis kat sini. Faham? Weekend ni lah. Saya akan ada lusa besok ada. Saya ni raya Christmas, faham tak? Wife, keluarga wife tu dia orang celebrate. Jadi saya pun celebrate sama lah kan. Main mercun, masak rendang, buat ketupat kelupis. Kita sambut cara kita lah. Boleh? Okey. So, ada soalan tak pasaran? Satu soalan sebelum kita dah 20 minit. Saya nak habis 15 minit jadi 20 minit. Ada soalan? Tak ada perubahan daripada ni, cuma yang besar, time frame yang besar. Sebab tu saya tak ada cerita pasal nak short US dollar. Faham tak? Tak ada cerita nak short US dollar. Okey? Kalau itu berlaku, ada kemungkinan untuk indeks ni, apa maksud dia? Untuk indeks ni, bukan US 30, tetapi S&P 500 ni, ada kemungkinan ini adalah, kita kan trunket kan? Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham? Kita ni tak sampai 100%. Ini tak lengkap 100%. Kita sedang trunket-kan. Kita kata ini cuma habis dekat 618. Disebabkan oleh benda tu, ini adalah 1, 2, kemungkinan kita akan buat 3, 4 dan 5. Boleh? Yang ni Jadi Oktober punya low. Kalau Oktober punya low ni break, anda masih boleh trade untuk index short.
US 100 kita lukis dia sebab yes, US 100 kita dah lukis ke bawah. Ni kita akan lukis ke bawah. Ni dia belum break low ini, tapi kita dah lukis ke bawah. Ya. Kita cerita benda ni semalam dah. Tengok apa jadi malam tadi. Semalam kita dah cerita kan mengenai semua ni. Apple menceritakan benda tu. Tesla menceritakan benda tu. Tesla dekat nak sampai dah 100%. Okey, chart ni tak update daripada hari tu. Kita ada Amazon pun dah break. Tu semua menceritakan bahawa seperti yang dijangkakan akan ke bawah dahulu. Ingat apa saya sebut 3 minggu lepas? Short tech sector, cari peluang untuk short yen, US dollar, side dulu, jangan buat apa-apa. Okey? Dan cari peluang untuk long commodity crosses. Yes, bila Amazon break banyak yang saya kena ubah. Kan? Cari peluang dekat commodity crosses. Tapi tak sampai-sampai. GA, Euro AUD. Euro AUD ni flat, tak dapat nak buat apa. Yes, saya tahu B ni tak sampai 85.4. Tapi tak ada cara lain untuk kita lukis. Sama ada kita boleh ambil flat macam ni. Kita boleh ambil flat dari sini. Ini A, ini B, ini C. Boleh je kalau setakat nak lukis. Kan? Ini A, ini B, sini C. Saya nampak flat ini lebih make sense daripada tempat yang kita pilih. Saya tak suka nak lukis flat. So kalau kita ambil semua tempat flat, tak trade kita. Boleh tak masuk yang ni? Tak. Kalau dia break, pullback ini masuk. Kalau dia break high. Boleh? GA. Ada tak break high? Tak ada yang break high. GA tak ada break high. Euro GBP biar. Kalau ini break high minggu depan, kalau ini break high dan dah nampak 1, 2, 3, 4, 5, pullback ini adalah peluang untuk entry. Boleh? Ni bagi mereka yang agresif. Kalau nak lebih pasif, ada tunggu satu lagi break. Ni lebih kecil Okey? Lain-lain tak ada. Yang lain-lain, yen pair dah sampai 100%. EJ dah sampai 100%, AJ dah sampai 100%. So tak ada sequence untuk nak trade. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk dan sambung topik kita. Kita dah bercakap mengenai dua benda. Yang pertama dalam persiapan, kalau anda dah trade tapi belum buat benda-benda ni, berhenti dulu. Jarang dari broker nak bagi tahu anda jangan trade. Saya bagi tahu anda jangan trade. Jangan buat kesilapan saya. Jangan ingat orang lagi lama trade, dia lagi hebat. Tak ada. Lagi lama trade, kadang-kadang dia lagi banyak melakukan kesilapan. Dan kalau dia continue kesilapan tu, masih melakukan, kadang-kadang dia tak tahu pun dia silap. Kalau kita nak cerita pasal skill, kemahiran, trading ni basically adalah kemahiran. Kemahiran tu terdiri daripada dua. IQ dan EQ. Ni pandai lah, ni bijak pandai. Ini bijak pandai, dia pandai. Dia pandai ilmu, ni pandai ilmu. Dalam erti kata lain lah. Okey. Ini pula dia bijak mengawal emosi. Keupayaan untuk mengenal. Saya guna bahasa hari-hari lah. Saya ambil psikologi.
Jadi kalau nak cerita psikologi, hujungnya apa yang kita nak buat dengan dia. Tak payah. Yang penting anda faham konsep dia. Dalam trading, ilmu tu boleh cari. Kebanyakan kita mencari ilmu. Betul? Cari kepandaian, kebijaksanaan untuk nak trade. Dan kita melihat semua ni dari di luar daripada kita. Tapi makin lama anda trade, tak payah lama sangat. Setahun pun dah cukup. Anda akan dapati yang menggagalkan anda bukan teknik. Bukan teknik sebab anda tak ikut pun teknik tu. Yang menggagalkan anda bukan teknik. Sebab anda tak ikut pun. Kan? Teknik dia patutnya dekat sini entry. Kita tekan bila buka chart. Kan? Tu teknik dia. Stop loss, nak kena alih stop loss. TP, nantilah keluar cukup rasa. Mana tekniknya? Bila kita bercakap mengenai teknik, teknik adalah satu yang lengkap. Teknik tak ada stop loss, jangan pakai. Simple. Saya simple je. Teknik tak ada stop loss, saya trade tak ada stop loss. Itu cara aku. Bagus, kau buat kau seorang-seorang, jangan ajar orang. Saya simple je. Kan? Sebab trading, bila cerita pasal trading, cerita pasal berniaga, kita tahu orang tu boleh berniaga kalau dia boleh jaga duit. Itu je. Simple je. Ada cerita macam mana pun. Sembang macam mana pun. Ya? Orang yang boleh berniaga adalah orang yang boleh jaga duit. Boleh menguruskan duit. Itu je. Tak kisah hebat macam mana pun dia, kuat macam mana pun dia bekerja, kalau tak reti jaga duit, habis semua. Okey? Sama. Sebab kita ni berniaga online. Okey. Teknik adalah satu yang lengkap. Di mana anda ada kaedah untuk mengenal pasti arah pasaran. Nombor 2, anda mengenal pasti tempat entry. Dan anda mengenal pasti nombor 3, tempat exit. Sama ada anda gunakan kaedah initial. Initial ni kena ada. Nah, tak payah dengar. Saya direct je. Ustaz, saya tak ada selindung-selindung. Kalau teknik tak ada stop loss, jangan pakai. Simple. Initial stop loss. Ini wajib ada. Sebab tanpa benda ni, anda kira, kalau tak ada stop loss, anda nak kira margin requirement macam mana? Oh, saya guna kaedah margin bang. Itu adalah stop loss, sama. Dia boleh tahan 30 pip. Itu stop loss lah tu, sama. Masalahnya, bila dia guna stop loss yang sama je. Ini trader yang malas. Saya direct bagi tahu. Semua tempat 30 pip, semua jenis chart 60 pip, TP 30 pip, H1 30 pip, TP, SL. Jangan pakai. Saya bagi tahu direct ya. Kaedah untuk SL dan TP, kalau anda dapati entry anda semua satu lot, depo 1000 masuk 0.1, tak dapat. Satu, nilai pip ataupun pip value tak sama kepada instrumen yang berbeza dia punya code currency. Faham? Anda beli saham Apple dekat Singapore, kat Singapore ada saham Apple lah. Anda beli saham Apple dekat Wall Street, harga dalam ringgit tak sama. Faham tak? Sebab Sing dollar tu. Faham? Ni Apple. Contoh. Ni dekat Nasdaq. Dekat mana dia punya ni? Okey. Ni Apple. Chart dia sama, yes. Anda beli Apple dekat tempat lain. Anda beli dekat Milan. Mana Milan? Ni. Okey, chart dia sama, saya tak nafikan. Chart dia sama. Okey. Tapi kod yang ini adalah dalam dolar. Faham? Kod yang ini dalam dolar, kod yang ini dalam euro.
Kod yang ini dalam euro. Chart dia sama. Apa beza dia? Milan ni semalam ditutup lebih rendah. Ni maksud saya. Milan dah tunjuk low. Dia dah buat low-low. Yang dekat baru dia buat low-low. Ni tak break low lagi. Ini tak break low lagi. Ni tak break. Belum lagi break. Ni belum break. Ini dah break. Ni dah break. Faham? Ini dalam US dollar. Ini dalam euro. Tak apa. Tak faham dia tu tak apa. Ingat, Apple aku trade dekat ni je, Wall Street je. Tak ada. Dia tempat-tempat lain ada. Okey. Nombor 4 dalam sini adalah kaedah manage position. Ini adalah teknik. Jadi homework anda hujung minggu ni dah ada 2 kan? Satu, anda punya bajet tahunan untuk 2023. Nombor 2 adalah apa nombor 2? Anda punya belief set tu. Tulis. Besok saya tiap-tiap hari Sabtu ataupun Ahad, depend, saya akan buat semua ni. Saya buat dekat phone saya tau. Dulu saya buat dekat buku. Buku tu dah lepot dah. Saya buat notes ni. All the expectancy. Semua expectancy saya tulis setiap minggu. Bertahun-tahun saya dah buat dia. Tiap-tiap minggu saya tulis. Yang latihan ni, Nabil. Yang latihan ni, saya tulis dia tiap-tiap minggu. 20 ke 30. Saya tulis dia. Apa saya boleh. Sebab saya pernah berhenti buat dia. Saya kenal diri saya. Saya ni susah nak disiplin. Susah nak disiplin. Jadi ini adalah kaedah yang saya buat untuk saya nak disiplin. Sebab tu kalau anda boleh tanyalah kat Khalif ke, kat wife saya ke, kepada mereka yang kenal saya ni boring. Saya buat benda sama hari-hari. Anda tahu pukul 2.30, pukul 4 Zul buat apa? Sebab saya buat benda sama tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sebab tu cuti ke tak cuti ke, saya sama je. Ada sesi ke tak ada sesi je. Kalau tak ada sesi, saya mati akal. Saya nak buat apa? Buat benda ni. Saya pernah berhenti buat dia. Hancur aku, Ustaz. Antara asbab dia lah. Saya pernah berhenti apa dah nak buat benda ni. Sebab saya nak remindkan diri saya. Sentiasa ingatkan diri saya kepada objektif dia. Melainkan ajak makan. Okey. Betul? Belah malam lah. Tu yang memang waktu free. Tapi kadang-kadang sebab family. Tapi lain benda tu tak ada apa. Saya buat benda sama je hari-hari. Tulis benda ni. Sebab itu saya kata, Ustaz, apa saya kata? Dokumen paling penting dalam semua saya punya perkongsian adalah dokumen ini. Ini paling penting. Nampak apalah table ni kan? Nak tahu, kalau saya nak tinggalkan legacy, ini dia. Bukan sistem market dynamic tu semua, tak ada. Itu tak ada apa. Kalau nak cerita teknik, saya ada 5 lagi teknik yang saya buat. Ada 5 lagi. Ada 5 lagi. Okey, ada 5 lagi. Bagus tak? Bagus. Okey. Tapi dia bukan market model, dia teknik entry. Yang 3711 ni market model, dia lengkap.
Jadi kita boleh analisa pasaran menggunakan dia dan entry menggunakan dia. Kalau cuma teknik ya. Jadi apa homework anda hujung minggu ni? Homework anda hujung minggu ni adalah yang teknik yang anda dah ada, teknik 3. Okey, tuliskan dia. Ini adalah dia punya, ni semua ada dekat Dropbox ya. Sekejap, mana dia? Okey. Ni semua ada dekat Dropbox tu. Nombor berapa? Saya pun tak ingat. No, objektif. Nombor 6, nombor 5, nombor 6. Saya pun tak ingat. Siri pendudukan, siri 8, siri 9. Okey. Ni contoh-contoh dia lah. Ni contoh-contoh je. Tengok-tengok dalam tu. Hashtag ni. Apa hashtag ni? Hashtag ni buy sell atas bawah. Teknik tak ada apa. Teknik, nak berapa ribu teknik AC Milan? Nak berapa ribu teknik? Apa tanya saya? Tengok kat sini beribu teknik. Semua bagus. Mana dia? Ni. Ada 1000 teknik kat sini. Ambil kat sini. Saya pun ambil daripada sini, lepas tu saya olahkan. Ada 1000 lebih teknik dalam ni. Faham? Teknik tak ada apa. Teknik tu cuma yang payahnya nak ikut teknik. Saya cerita 1000 teknik pun, anda nak ikut satu pun payah. Tak guna. Dalam ni ada 1000 lebih teknik. Pivot dalam ni, tengok. Forex Strategy Resources. Mana satu bagus? Semua bagus. Tu nama dia. Forex Strategy Resources. Ni semua ada. Pivot. Ni semua ada. Teknik cara nak pakai dia. Mana satu bagus? Semua bagus. Apa saya nak bagi tahu kepada anda sekarang ni, trading ni bukan pasal teknik. Semua teknik nak untung. Mana ada teknik nak rugi? Teknik nak kadang-kadang kita nak merugikan duit pun payah. Kadang-kadang, oh ni aku pedap tekan, tiba-tiba masa tu untung. Ya? Semua teknik bagus. Anda tak akan dengar benda ni daripada orang yang jual teknik. Saya tak jual 3711 tu. Market dynamic tak. Saya bagi free. Kalau saya nak jual benda tu, berapa harga anda rasa? Saya tak dapat nak nilaikan dia. Kan? Saya kongsikan free. Itu je. Asalkan satu sistem tu lengkap. Faham? Sebab prestasi macam ni. Okey. Macam ni Dia sama macam orang buka kedai. Teknik, Ada yang buka kedai persendirian. Ada buka partnership, sedian berhad koperasi. Okey. Ni adalah basically kepada pembahagian equity. Okey, equity. Macam mana dia dapatkan equity, modal dia dan dia punya exposure kepada pasarannya, berhad,
dia lebih tak expose kepada market lah. Okay, tak apa, tu cerita lain. Tapi plan perniagaan dia, ni teknik. Sama ada dia nak buat franchise, sama ada dia nak buka retail, okey. Sama ada dia nak jadi manufacturer or whatever dalam bisnes dia. Okey, ni. Lepas tu, macam mana franchise? Kita ambil franchise contohnya. McD, KFC, apa lagi? Semua-semuanya lah. Dia orang mempunyai plan yang lain-lain. Semuanya boleh berjaya. Ada yang gagal. Faham tak? Masalahnya, orang ingat ada teknik hebat. Tak ada teknik hebat. Tak ada teknik hebat. Tak ada. Semua teknik bagus. Apa yang menentukan kejayaan dia? Yang menentukan kejayaan sistem tu adalah jenis pasaran, market type. Ada sistem yang sesuai kepada market type tertentu. Tahun depan kita akan cerita banyak. Dalam nota yang saya kongsikan tadi, semua ada benda ni. Saya tunggu orang tanya. Tak ada orang tanya. Entah orang pakai ke tak benda tu. Market type. Maksudnya keadaan pasaran yang sesuai kepada teknik tu. 3711, market tengah sideways, tak bagus. Market correction, tak bagus. Cuba masa market tengah trending. Apa kita masukkan dengan market tengah trending? 3711, Elliott Wave Cycle Theory berdasarkan apa? Atirah, AC Milan, Sunbi, Nabil. Cycle Theory semuanya berdasarkan chart apa? Semuanya berdasarkan chart Dow Jones, saham. Faham? Jadi bila kita kata pasaran tengah correction, kita sedang refer kepada saham. Bila pasaran saham tengah sideways, tengah pembetulan, benda yang memang trending, ni kalau tak nampak trending aku tak tahu. Kan? Masa ni, cycle sistem tak bagus. Sebab market tengah membuat correction. Jadi apabila ini trend balik, masa ni 3711, any cycle theory, anda pakai Dow ke, anda pakai moving average ke, siapa pakai moving average pada waktu ni? Ada tak siapa-siapa pakai moving average? Kalau anda trade dekat H4 ke atas, tak bagus. Betul tak? Tapi kalau anda shorter term mungkin dia okey. Tapi kalau anda lihat H4 ke atas, moving average, suatu moving average 100, 200 yang apply dekat H1, dia tak cantik sekarang ni. Tapi yang kecil-kecil cantik. Kan? MA13, MA26, MA apa-apa MA lah yang anda pakai. Faham Zumi? Kalau MA 100, 200 dilanggar je. Macam tak ada apa. Sebab dekat yang besar je tengah correction. Try tengok. Tak percaya apa yang saya sebut. Try tengok. Kan? Jangan letak pakai tu, dia tak faham apa benda yang kita pakai. Wyckoff is cycle. Maksudnya tak cantik. Menung. Sebab semuanya berdasarkan saham dan juga indeks. Saham dan indeks bila dia tengah correction, sifat correction ni volatile. Tak tengok. Simple je. Jadi apa yang, bila anda faham nature benda yang anda pakai, teknik yang anda pakai, dan anda akan sesuaikan. Okey. Dalam market type macam ni, aku guna cara MACD. Dalam market type macam ni, aku guna cara KFC. Dalam market type cara ni aku guna whatever lah, saya pun lupa nama-nama ni. Itulah teknik 1, teknik 2, teknik 3 tadi. Anda akan dapatkan ekspektansi dia kepada market type yang tertentu. Market type ni apa pula? Bahagikan ni. Ini trending market ni, sideways market. Tu simple je lah. Dalam ni ada quiet market type.
ada yang volatile market type. Ni semua ada dalam ni. Ada dalam kita punya nota tu. Boleh? Itu homework anda hujung minggu ni. Betul? Satu, kita trade US dollar bila nampak indeks tengah sideways, tengah membuat pembetulan. Pada masa yang sama UJ naik. Ini US dollar. Satu, kita cari US dollar. Bila US dollar dah habis momentum dia, tengah buat correction, habis. Indeks masih ke bawah. Alamak. Nampak? Kita kat hujung. Kita kat wave 5, 45. Nampak tadi? UCAT 45. Itu je dia. Boleh? Okey. Hujung minggu ni homework anda ada dua. Nombor satu adalah benda ni. Tuliskan semua teknik. Nabil, buat benda ni Nabil. Tuliskan apa juga teknik yang anda ada. Time frame berapa or whatever. Tuliskan. Basically macam mana anda trade. Benda ni anda adjustkan supaya dia boleh fit dekat notes dekat phone anda. Okey, jadi bila anda buka notes anda nampak benda tu. Boleh? Jadi anda cuma trade, kalau anda pakai teknik tu, anda cuma trade dalam keadaan itu saja. Kalau ini berlaku, aku trade. Lain daripada tu, aku tak trade. Trading ni bukan maksudnya kita nganga depan chart tau. Kita buka plan perniagaan. Kita buat analisa. Kita tunggu kat mana dia nak pergi. Boleh Ustaz? Benda sama, buat. Seriously, buat benda ni. Jangan buat mistake saya. Kan? Belajar macam-macam. Eric Wave, Wyckoff, Gunn. Apa lagi? Apa juga cycle theory. Dow. Belajar semua tu. Ini dahsyat. Bila trading, sekejap dia pakai Dow. Sekejap dia pakai Wyckoff. Sekejap dia pakai apa juga teknik lah. Selagi nampak cara entry. Yes. Whiteboard pun boleh. Buat benda ni. Jangan buat magic. Tak payah. Jangan pandai trade. Teknik pun tak ada. Tadi 1000 lebih teknik. Forex resources. YouTube, how to trade forex. Dah habis. Semua teknik bagus. Tak faham 3711, jangan pakai. Ya? So, trading bukan pasal teknik. Trading tu pasal disiplin nak pakai teknik yang kita dah faham. Itu je. Orang ingat trading ni teknik. Tak ada. It's more about this. Sebab teknik ni boleh belajar. Boleh guna robot je pun. Kan? Boleh je. Tapi ada kawal duit dia. Robot satu lagi, kalau anda sedang buat EA ataupun pakai EA, kalau EA tu semua fixed size, jangan pakai. Saya bagi tahu simple, jangan pakai. Ya. EA tu hendaklah ada satu yang disertakan dengan kaedah untuk melihat prestasi semasa berdasarkan ekspektasi. Tak apa. Ada few yang kat Malaysia buat benda ni. Dan dia orang senyap lama dah. Adalah. Faham? Dia tengah perform. Dia akan mula naikkan dia punya position sizing. Dia tengah tak perform, dia turunkan position sizing. Bukannya semua masuk 0.1, 0.1, layer. Banyak robot macam tu kan. Tahulah hujung cerita dia. Nanti dia burst. Sementara tu kau withdraw. Itu yang selalu kita dengar kan. Betul tak? Apa selalu ada dengar pasal robot? Apa selalu ada dengar? Depo 100, kau jalan je robot tu kan. Dia masuk semua. Nanti dah ada duit, kau withdraw, biar dia jalan. Betul tak? Macam mana nak tidur malam macam tu? Makin dia jatuh, layer. Makin dia jatuh, layer. Stop loss. Tak ada apa. Tak ada. Dia tengah tak perform, makin besar lot sizing. Habis. Martingale. Habis.
Anti martingale. Tak payahlah, saya dah buat semua tu. Withdraw selagi boleh. Withdraw pergi mana? Inilah contoh dia, tak ada objektif lah. Tu lah. Dia baik minta kerja jadi trader kat bank. Tak, dia tak salah. The thing is, dia kena ada cara manage. Martingale tu cara manage position, cara manage. Tapi there must be a limitation of equity usage. Anti martingale, pyramid system. Dan saya dah 20 lebih tahun dah buat benda ni. Kalau cerita pasal trading dekat, kalau MT4 sejak 2006, 2007. Dapatlah sikit. Dia semua bagus. The thing is, it's not about the technique. It's not about apa yang EA tu pakai. It's all about cara mengurus equity, position sizing model. Isnin kita sentuh. Hari ni 1 jam. Saya tak nak masuk topik tu. Jadi homework hujung minggu ni, ini satu. Pakai robot pun tak apa. Betul, pakai. Isnin ni kita akan ceritakan macam mana anda sesuaikan ini dengan something kita panggil sebagai PSM, Position Sizing Model. Okay. Homework kedua ada pada hujung minggu ni. Anda dah ada yang pertama tadi kan? Yang pertama adalah anda punya annual budget. Annual budget. Trading ni bukan hobi. Bila anda ada masa, anda trade. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Annual budget. Jadi kena full time lah. Tak payah full time. Tapi yang ramai yang tanya macam ni, dia trade kalah trader bank. Faham? Duduk depan chart tercongok je. SQN tak nak. SQN kita sentuh yang sistem quality number yang kini sebut tadi. Kita cuma sentuh market type kepada expectancy direct je. Saya nak sentuh SQN terlalu dalam, itu adalah satu siri yang lain. Kena 5-6 topik. Topik EA, entah, ikut yang Indonesia, dia orang ada topik EA. Saya nak buat program jam pun tak kerti. EA tu cuma teknik. AC9. Kalau anda ada programmer yang bagus, daripada 1000 lebih yang tadi tu, buat EA dia. Kan? Jual. Apa? Okey. Ini sepatutnya anda dah buat ya. Ini sepatutnya pun memang dah ada. Nombor 2, belief exercise. Ini buat dia tiap-tiap minggu. Buat dia sementara ni. Ke arah hujung tahun ni. Persiapan untuk 2023. Nombor 3, teknik yang anda dah ada. Teknik yang dah ada. Tuliskan lengkap macam mana entry, arah, masuk, keluar. Dia tak ada SL. Simple, jangan pakai. TP kat mana? Tak tahu. Kenapa kau masuk? Tak tahu nak keluar. Teknik tu tak lengkap. Kalau tak lengkap, kita trade, apa jadinya? Tu saya tak nak jawab. Oh, bang, ini boleh keluar ke tak? Sebab saya membantu orang berjudi. Saya tak nak membantu orang berjudi. Boleh hold lagi ke tak? Mana teknik kau tak ada manage? Simple. Kalau tak ada benda-benda 4 tu, jangan pakai teknik tu. Faham? Anda akan sentiasa tengok kepada chart anda apabila dia tengah dah ada posisi dalam. Okey. Saya ada dia ada program dia kini. Tak ada dalam PC ni. Dia ada satu program dia untuk kira SQN.
Okey. Dan yang keempat, buat jadual harian anda. Jadual harian hari sekarang. Buat jadual harian hari trading lah. Isnin sampai Ahad, apa yang anda buat hari-hari? Pengsan kira manual. Dia ada dekat laptop, tak ada kat PC. Buat jadual harian anda. Tengok dalam jadual harian anda, pukul berapa yang anda boleh ada 1 ke 2 jam. Kalau anda tak tiap-tiap hari ada 1 ke 2 jam, at least Isnin sampai Jumaat, tak ada 1 atau 2 jam, anda tak dapat intraday. Anda kena swing. Mereka yang kata, oh kerja tak apa, engkau scalp je. Scalping, lagi kecil time frame, lagi banyak benda yang anda kena tengok. Seriously. Sebab itu lagi tak ada masa, lagilah besar time frame. Bukannya lagi tak ada masa, lagi kecil time frame. Itu dah terbalik. Itu totally terbalik. Okey? 4 ni, tolong buat. Tak payah hantar pada saya, ini untuk anda. Buat bajet tahunan anda untuk 2023. Tuliskan belief setting mulai hujung minggu ni. Nombor 3, teknik-teknik yang anda dah ada, tuliskan dia. Nombor 4, buat jadual anda Isnin sampai Ahad. Lihat terutamanya Isnin sampai Jumaat. Ada tak 2 jam satu hari yang anda boleh duduk dan trade ataupun analisa? Kalau tak ada masa, anda ada 2 jam hari Isnin. Hari Khamis adalah 2 jam. Dan anda tak dapat untuk intraday. Anda kena swing trade. Boleh? Okey, ni 4 ni. Saya nak dapat 4 benda ni, ada satu lagi pasal teknik Tapi nak dapat 4 ni, saya bayar kursus 25,000 tau, US dollar. US dollar. Nak dengar cerita ni, benda yang saya sampaikan ni, saya bayar 25,000 US dollar tahun 2011. Nak dapat benda ni yang saya tengah cerita kepada anda. Nak dengar tu je, padahal semua orang tahu benda tu. $25,000. Jumpa sekali, lain semua masa tu lah. Masa lain semua online. $25,000. Account kena ada 200,000 US dollar. Baru terima. Kalau tak, dia jeling pun tak. Dan dah trade setahun. Dia nak tengok orang tu serius ke tak. Okey? Jadi itu sahaja untuk sesi hari ni. Kita tak panjang, kita ada 1 jam je hari ni. Mana kita punya ni tadi? Okey, buat yang tu. 4 tu. Semua ni dalam ni sebenarnya. Okey. Kita jumpa lagi pada Isnin. Semua ni baca-bacalah nota. Semua ni dah ada. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan.